Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua dalam rancangan Konti Gonang edisi khas. Hari ini kenapa dikatakan edisi khas? Kerana kita bersama dengan tetamu istimewa hari ini. Jadi sebenarnya kita tahu Sekor Nangka ini sejak penubuhannya kita sudah ada 4 orang guru besar. Jadi tetamu kita pada hari ini tak lain tak bukan adalah guru besar kita yang keempat, iaitu Cikgu Mamat Samsuri bin Omar. Selamat datang Cikgu ke rancangan kita. Terima kasih Sir kerana mengundang saya dalam episod kali ini. Okay, baik Cikgu. Jadi episod kali ini agak istimewa kerana Cikgu kita, untuk makluman penonton rakaman kita pada hari ini, kita rakam ni pada hari Khamis 30 hari ni. 30 November kita disaksikan di studio kita ada pelajar-pelajar, murid-murid kita dari kelas 5 Ibnu Sina. Yang mana kelas 5 Ibnu Sina ini juga kelas yang diajar oleh Cikgu Samsuri. Baik Cikgu, terus kepada topik kita hari inilah. Jadi Cikgu adalah guru saya yang keempat. Jadi mungkin bila Cikgu mula-mula dapat berita bahawa Cikgu akan bertugas di Sekor Nangka, masa tu tahun 2019 kan. Jadi apa perasaan Cikgu pada masa tu? Pada waktu itu, ketika mana saya menerima panggilan daripada PPD untuk ke jabatan mengambil surat AP pertukaran, waktu tu saya sedang menguruskan kem Kiamulai dekat sekolah, macam perkemahan lah. Macam kita berkemah semalam. Jadi waktu tu kita pun tak ada signal, tak ada isyarat bahawa cikgu akan kembali semula ke daerah Marang. Sebab cikgu bermula sebagai guru besar ni di SK Jongok Batu. Kita tahu sekolah tu adalah sekolah pedalaman kategori 1, yang jauh daripada bandar. Nak sampai ke Dungun pun sejam sehala. Sejam. Sejam sehala. Jadi waktu tu memang perasaan kita, nak balik tempat sendiri memang seronok lah kan. Suka. Tapi waktu itu juga dia mari perasaan, aku balik ni sekolah yang kedua, sekolah yang besar. Waktu tu SK Gong Nangka ni dah ada nama, dengan terkenalnya aeronautik. Jadi perasaan saya waktu tu gembira dan juga takut macam mana kita nak teruskan ni apa yang orang kata jenama Gong Nangka tu waktu tu dah makin meniti di puncak. Naik. Itulah boleh kata. Okay, baik Cikgu. Jadi bila Cikgu datang ke Sekor Nangka 2019, nak kata takdir tu, Cikgu berhadapan, bukan Cikgu seorang lah, seluruh dunia berhadapan. Tahun berikutnya tu kita dilanda satu ujian sangat besar lah, iaitu COVID-19. Jadi itu tahun awal Cikgu di Sekor Nangka. Dia mungkin Cikgu boleh imbas kembali lah bagaimana Cikgu merancang strategi, bagaimana nak mengemudikan sekolah ni dalam keadaan kita ada menghadapi pandemik ini dan kadang sekolah kita bercuti PKP. Bagaimana Cikgu merencanakan pengurusan sekolah supaya pelaksanaan pembelajaran itu dapat diteruskan dalam keadaan kita menjalani PKP itu. Pada waktu tu, seingat saya, masa kita mula-mula buka sekolah waktu tu kan, sebelum bulan 3 tu, memang kita tahu sekolah kita ni sangat sibuk lah waktu tu kan. Bila keluar media bernama TV Mari kan, dengan simulator kita ni disebarkan oleh media tu sebegitu meluas. Jadi waktu tu memang tengah rancak aktiviti bertali aruh kan. Maknanya orang ni nak mari, orang ni nak mari. Jadi kita tengah-tengah seronok tu, tiba-tiba dikejutkan dengan orang kata satu orang kata perkara yang baru lah. Tak pernah ada sebelum ni, kena perintah berkurung. Duduk di rumah, sekolah tak boleh buka, pejabat tak boleh buka, pergerakan kita pun terhad, nak pergi beli makanan pun kena patuh peraturan kan. Jadi pada waktu tu
saya ingat lagi selepas kita balik daripada MAS lah. MAS Academy tu kita dapat tajaan tu, kita baru balik je. Sampai je di sekolah kan. Saya rasa masih ada masa salah sehari atau 2 hari je sebelum PM waktu tu umumkan bahawa PKP kali pertama, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi waktu tu memang terkejut. Sebab kita tak ada signal. Kita pengurusan macam saya, guru besar, waktu tu kita tak ada pun isyarat daripada jabatan, daripada PPD. Mana bahawa istilah PDPR belum ada belum. lagi. Memang tak pernah dengar lagi PDPR. Cikgu sendiri pun tak ada lagi istilah PDPR waktu tu. Jadi saya kata kami lah, saya guna kami sebab kami di pengurusan guru besar ni, jadi kita tertunggu-tunggu. Apa jabatan ataupun PPD nak bagi tahu kepada kita ni, nak taklimat macam mana. Jadi waktu tu semua blur. Sebab kerajaan hanya beri masa beberapa hari je kan untuk kita buat persediaan. Lepas ni tak boleh bergerak. Jadi waktu itulah bermain dalam fikiran saya, benda ini adalah suatu yang sangat sukar untuk sebagai guru besar ataupun pengurusan sekolah untuk membuat keputusan. Sebab silap keputusan dia akan memberi impak ataupun implikasi yang besar kepada warga sekolah. Jadi nak tak nak, saya kata tak apa, kita tunggu daripada PPD, mungkin ada taklimat ke macam mana. Waktu tu tak familiar lagi ni dengan orang kata interaksi atas talian ni. Contoh macam Google Meet, Zoom, tak ada lagi waktu tu. Jadi kata macam mana PPD nak bagi taklimat kepada guru besar. Itulah kali yang pertama. Jadi kita pun tunggu tu. Maka mantan tuan PPD waktu tu dia mengadakan waktu tu dia tak pakai Zoom meeting, dia pakai Google Meet. Google Meet, itulah kali pertama kami pengurusan sekolah ni ber-Google Meet. Dengan tidak biasanya, macam-macam lah ni, nak tunggu orang ni dah macam-macam, nak belajar lagi nak tu gini. Dan daripada situlah saya merancang bahawa kita kena buat sesuatu. Walaupun sekolah ditutup, tetapi kita kena sampaikan juga ilmu dan juga pengetahuan ni, pembelajaran ni kepada murid-murid. Jadi daripada situ, kalau saya ingat, kita panggil. Buat pertama kali saya maklumkan kepada guru-guru, kita install Zoom. Aplikasi Zoom. Kerana apa? Waktu tu kita familiar waktu dulu. Kita belajar dulu kan. Zoom. Termasuk Zoom, kita ingat lagi waktu tu kita ajar, kita buat taklimat sama kita dulu kan. Suruh bertenang, guru-guru kita bertenang macam mana, kita tengok tindak susul selepas tu. Tanya khabar apa buat apa kat rumah. Tanya khabar apa, macam mana di rumah, tanya warga sekolah dulu kan. Jadi waktu tu kita install Zoom. Tetapi malangnya, kalau saya ingat, lepas je kita guna beberapa kali, waktu tu ada isu dari segi security data kan. Kita guna yang app percuma ni rupanya salah lah untuk buat urusan rasmi, sebab kita tak tahu data kita tu dimanipulasi oleh orang lain kan. Jadi saya pun arahkan sekolah tolong delete, tolong padamkan aplikasi tu dalam telefon atau komputer masing-masing, dan kita install Google Meet kan. Aplikasi Google Meet. Daripada situlah kita guna secara meluas. Dan kita ingat lagi, kita rancang, kita wujudkan yang pertama ialah ASK, Academic Support Team. Kita buat Padlet. Dalam tu kan kita masukkan e-pembelajaran. Dan daripada situ juga kita bergerak. Kalau saya ingat lagi waktu tu kita bincang dalam team e-learning activators kan. Ialah kita kata kita kena perkasakan ICT. Tak nak ICT mesti digunakan semaksimal. Betul tak? Lepas tu kita buat dengan pasukan Think Ella, menubuhkan ASK. Daripada situ timbullah channel Gonang e-learning. Saya ingat lagi waktu tu. Saya kata kita buat Gonang e-learning. Daripada situlah timbulnya rantaian ilham tu tadi, program-program tu kita buat. Lepas tu kita jadikan ianya sebagai medium interaksi. Guru, murid dengan guru kan. Itulah ceritanya permulaan yang saya dan juga tim rakan-rakan SLT. Saya ingat lagi waktu tu saya adalah orang yang tepat wujud lah. Kita wujud waktu tu nak menubuhkan benda ni. Dan waktu tu pun kita ada cabaran dari segi
peranti. Peranti. Sebab kita peringkat awal PKP tu kan, channel dah ada, teknikal dah ada, bahan tak tahu macam mana pula nak hasilkan. Kita menghadapi masalah daripada dalam kalangan guru kita nak hasilkan bahan tu. Macam mana nak masukkan dalam channel. Channel dah ada dah, kita buat dah. Tetapi kita tak boleh nak sampaikan bahan tu secara efektif kerana kekangan guru dalam masa yang sama dia nak mengajar dan juga belajar. Belajar dari segi apa yang panggil teknikal dan sebagainya, edit video sebagainya. Betul. Daripada situlah tindakan pertama yang cikgu buat pada waktu itu dalam keterbatasan situasi pada waktu itu. Dan untuk maklumat penonton juga, kita masa PKP tu kita pertama kali beraya dalam PKP. Jadi kita nak berjumpa dengan warga-warga sekolah ni tak boleh. Jadi kita adakan juga rancangan sampaikan Aidilfitri. Mana kita kita berhubung dengan warga sekolah ni melalui Google Meet. Jadi penonton yang nak tengok, saya sertakan link di atas. Nanti boleh klik Itu satu kenangan yang sangat-sangat manis lah Kita berpakaian baju Melayu, baju raya. Lepas tu kita berhubung dengan siaran langsung YouTube kan. Waktu tu dari rumah rasa macam raya di luar negeri. Saya ingat macam raya di perantauan. Tak boleh balik kampung, masing-masing pakai baju Melayu, bergambar dalam rumah dan kita berinteraksi dalam talian waktu tu. Dan julung-julung kalinya waktu tu jadi DJ kan? Jadi DJ, ingat lagi. Dan penonton boleh tengok sebenarnya rakaman ini ada kita simpan dan kita masuk dalam channel TV Gonang kalau saya tak silap lah. Jadi boleh tengok balik. Oh, memang betul-betul nostalgia. Jadi mengenang kembali perjalanan kita ataupun pengalaman kita melalui tempoh PKP ni atau PDPR ni, bagaimana cikgu menilai dalam skala 1 hingga 10 lah, bagaimana kita di SK Gonangka ni menguruskan pendidikan pelajar ni pada masa tu? Pada waktu tu sebenarnya cabaran-cabaran yang mari kita tak boleh nak jangka. Sebab apa? Kita tak tahu esok apa akan berlaku. Adakah kerajaan benarkan ataupun kerajaan akan buka balik sekolah. Jadi kita tak tahu. Dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu. Dan kalau saya ingat hari itu kita akan tunggu dalam media, dalam TV, kita nak tunggu PM akan umum apa pula tindakan kerajaan selepas itu kan. Bila sekolah ni dibuka. Sebab kita rasa macam pada andaian kita lah pada waktu itu, saya rasa benda ni lama lah kan. Sebab dia buat 2 minggu, lepas tu 2 minggu, lepas tu 2 minggu. Jadi saya kata saya rasa tak mungkin dia akan buka dalam masa yang cepat kan. Sebab kita tengok pun waktu tu orang dah mula takut. Orang dah kata nak atas anak pun dah orang kata mari satu perasaan yang lain. Jadi macam takut pada musuh pula lah. Jadi apa yang kita buat sebenarnya di SK Gonangka ini, kita mengikut landasan dan juga aturan lah. Saya tidak mendahului pihak PPD, pihak jabatan, pihak kementerian. Kita ikut flow dia. Apabila mesej itu, maklumat itu disampai kepada saya terus sebarkan kepada warga sekolah. Ini yang perlu kita patuh dan kita ikut. Dan yang penting sekali ialah aktiviti pembelajaran itu berjalan dengan baik. Walaupun kita ada kekangan, kita ada halangan, tetapi sekurang-kurangnya waktu tu kita selain daripada digital, kita juga ada bahan bercetak. Kita wujudkan terminal PDPR. Saya ingat lagi kita gotong royong orang kata secara kecil-kecilan waktu tu. Mari dengan masa yang sangat singkat kita pergi, kita bergotong royong mana bahan material yang ada kita guna sepenuhnya. Kita tempatkan bahan-bahan itu, ibu bapa mari ambil kan. Kita ingat lagi waktu tu. Hak mana tak boleh mari ambil kita gatar. Gatar dari rumah ke rumah. Jadi kalau pada penilaian saya lah, kita berada dalam skala waktu tu dalam skala 7 atau 8 dah sebenarnya kalau put dengan 10 tu. Maknanya tindakan kita pada situasi masa itu. Jadi untuk pekat orang kata unprecedented, tak pernah kita melalui sebelum ni. Kita waktu tu maknanya try and error. Maknanya kita cuba gini tak berkesan, so kita kena ubah suai.
Lepas tu kita ubah dia ni, tak berkesan bagi satu kelompok lagi. So kita ubah semua. Jadi kita sambil buat, sambil kita eksperimen. Tapi dalam masa yang sama kita patuh pada garis panduan dan juga peraturan semasa lah waktu tu. Kita tahu memang kita nak buat tu, orang kata niat baik, tetapi peraturan nombor satu. Tak boleh lagi waktu tu. Walaupun kata saya kena pergi rumah dia ni, sekatan jalan raya, bagi tahu kepada polis, saya nak pergi rumah murid ni, nak hantar bahan PDP. Polis kata tak boleh, balik. Walaupun niat kita molek baik, tapi kita kena aku dengan peraturan pada waktu itu. Baik cikgu, jadi kita berehat dulu, kita kembali selepas ni. Baik, para penonton, kita kembali semula dalam rancangan Konti Gonang episod khas. Baik cikgu, kita bergerak pada mungkin soalan yang soalan yang agak matang lah, atau soalan yang agak serius. Bagaimana cikgu melihat kepentingan pendidikan rendah ni diurus dengan berkesan dan berfokus? Cabaran kita sebagai pendidik ni ialah untuk memastikan perancangan dan juga matlamat yang digariskan oleh pihak berwajib itu sampai kepada ibu bapa. Jadi kita melihat masih ada kelompok ibu bapa yang masih berpegang kepada menginginkan sistem bertulis yang lama. Jadi cabaran kita ialah untuk memahamkan mereka supaya mereka faham bahawa sistem kita telah berubah kepada satu sistem baru, kan? Jadi bagi kita guru pula, kita perlu perkara-perkara yang baru ini untuk kita tengok kejadian murid itu secara keseluruhan. Kalau sebelum ni bergantung kepada sistem bertulis sahaja, tapi bila pemerkasaan kepada PBS, ada PBD, ada komponen-komponen lain yang lebih menyeluruh ini, sudah pasti bagi kita pendidik ini satu yang sangat baik lah. Sangat baik. Sebab masing-masing potensi murid kita itu berbeza. Jadi bila berbeza, guru sangat dekat dengan murid. Dia tahu potensi, walaupun dia tak pandai menulis, tapi lisannya bagus. Walaupun dia tak pandai lisan, tapi tulisannya hebat. Walaupun dia tak boleh akademik, tapi core dan sasiahnya bagus. So semua ini kita nilai dalam PBS itu sendiri. Saya melihat satu kerangka yang cukup lengkap. Cuma yang penting sekali ialah untuk pemahaman konsep itu supaya ianya memberi impak yang baik kepada kemenjadian murid itu sendiri. Jadi saya tak nampak lah dari segi perancangan itu, kita tak nampak ianya tidak menguntungkan sebenarnya. Tapi kita fokus kepada bagaimana kita nak laksanakan benda itu secara efektif supaya murid-murid kita dapat buat penilaian secara holistik dan akhirnya ibu bapa faham bahawa inilah yang dihasratkan oleh pihak kementerian, kan, melalui kita pelaksana di peringkat sekolah ini. Dari segi pengurusan cikgu, pengurusan sekolah, mungkin ada satu teori ataupun falsafah atau pendekatan yang cikgu selalu gunakan atau yang cikgu selalu rujuk dalam cikgu menguruskan sekolah Sri Gonang terutamanya? Saya melihat begini, sebarang cabaran ataupun masalah ataupun isu yang hadir dalam persekitaran kita ni, sekolah ini, kita anggap ianya adalah satu peluang. Saya lebih melihat begitu. Sebab kita nak lari daripada masalah memang kita tak boleh. Kita tak mampu nak lari, nak mengelakkan diri. Sebab kita diasuh dan dilatih bukan sedemikian rupa. Apabila berdepan dengan cabaran, kita lari, kita mengelakkan diri, kita biarkan masalah itu. Jadi bagi saya, prinsip saya, masalah itu benarnya mengilhamkan kita kreativiti. Saya tidak fokus kepada masalah ataupun isu, tetapi yang lebih penting ialah kita memikirkan apa solusinya, jalan penyelesaiannya. Kita fokus secara terperinci penyelesaiannya. Itulah yang saya pegang apabila saya menguruskan SK Gonaka ini. Sebab cabaran kita silih berganti macam-macam. Kita selesai satu isu, mari satu isu. Tetapi kita tidak putus asa dengan isu. Yang kita naknya ialah kita berjumpa, berbincang, mencari idea secara kolektif dan akhirnya kita dapat inovasi. Daripada inovasi itulah yang mengangkat
martabat SK Gonaka ini dengan kepelbagaian yang kita hasilkan, yang kita tampilkan untuk mengatasi punca dan juga isu-isu yang kita hadapi. Jadi bagi peribadi saya dah nampak tak adalah falsafah agung yang saya pegang pun. Cuma saya melihat kekangan dan apa jua masalah yang muncul, yang wujud di SK Gonaka ini, saya anggap itu adalah peluang yang sangat baik untuk kita buat penambahbaikan. Dan juga kita mencari jalan, kita mencari idea untuk kita buat sesuatu yang lebih baik dan akhirnya isu itu dapat diselesaikan secara baik. Okey, baik cikgu. Jadi para penonton, untuk makluman semua ya, Cikgu Samsuri bertugas di SK Gonaka ni bermula 3 November je kan? Betul. 3 November 2019 sehingga 19 November 2019. Jadi episod kita pada hari ini adalah satu episod tribute kepada beliau kerana beliau akan bertugas di sekolah baru. Hari ini, hari rakaman ni hari terakhir beliau berada di sekolah SK Gonaka lah. Jadi mungkinlah cikgu boleh dapat buat kesimpulan sedikit dalam tempoh 4 tahun lebih sedikit ni cikgu bertugas sebagai guru besar di SK Gonaka. Apakah cikgu rasa highlights ataupun kemuncak kepada perkhidmatan cikgu di sini? Kalau saya melihat perkembangan kita lah, saya tak fokus saya seorang, sebab bahtera SK Gonaka ini dikemudi oleh barisan kepimpinan semasa kan. SLT kita ada, saya sendiri pun memang terlibat secara langsung kan. Apa yang membanggakan lah, saya melihat keupayaan kita untuk melestarikan kejayaan dan juga jenama SK Gonaka itu sendiri. Kalau kita tengok, sebab cabaran saya macam pekat awal saya tanya saya tadi ialah apa perasaan cikgu apabila dapat surat ditukarkan di SK Gonaka. Saya kata tadi, sisi saya ada dua. Satu sisi saya gembira lah saya dapat balik dekat dengan tempat saya. Yang sisi yang kedua ialah saya takut, saya gerung dengan jenama pada waktu tu. Sekolah Gonaka sedang meniti kejayaan demi kejayaan kan. Jadi apabila 4 tahun tempoh yang diberikan pada saya ni untuk saya memperbaiki, meneruskan mana-mana yang telah sedia ada, jadi saya melihat kesinambungan itu dapat saya kekalkan. Itu satu kejayaan bagi saya peribadi. Saya rasa saya dah capai KPI. Saya boleh kekalkan tanpa membelakangkan program-program yang sedia ada di Sekolah Gonaka ini. Kita teruskan legacy dia dan kita tambah baik. Dengan daripada dulu kita ada aeronautik. Saya masuk dengan sudah ada studio TV. Pada waktu itu saya baru bermula dengan gamelan kan. Lepas tu kita muncul pula dengan konti kan. Kita buat konti. Lepas tu kita buat perkasakan catur, hoki. Lepas tu kita ada klinik yang terbaru kan. Saya rasa secara peribadinya bahawa yang sedia ada kita tak abaikan, yang baru kita tambah. Jadi secara tidak langsung dalam 4 tahun ini kita melihat mana sekolah kita ni sudah ada 5 atau 6 benda yang tak ada di sekolah orang lain. Jadi itu satu, saya rasa memang satu yang sangat membanggakan lah bagi kita pengurusan. Kita boleh buat walaupun dengan cabaran kita macam-macam, tetapi kita boleh, macam saya kata tadi sebelum soalan yang saya tanya tadi, peluang yang ada dengan cabaran yang ada itu adalah mengilhamkan kita satu inovasi dan potensi baru yang kita boleh buat. Itu satu kebanggaan lah yang saya boleh kongsi dengan Sir dan juga penonton. Saya ada satu soalan yang agak nakal lah, soalan hipotetikal lah. Kalau cikgu diberi masa setahun lagi di SK Gonaka ni, apa cikgu nak buat? Kalau peluang itu dia diberilah kepada saya tidak akan, sebenarnya kita tidak menyalahkan siapa-siapa kan. Semua benda ni adalah adat. Ada pertemuan, sudah pastilah kita akan ada perpisahan kan. Jadi saya tidak ralat, bagi saya peribadi saya tidak ralat. Maknanya saya sudah mencapai beberapa KPI kita kan, saya personal. Cuma kalaulah diberi setahun lagi
Sudah pasti harapan saya ialah untuk kita satukan ukhuwah kita lah. Kita satukan kembali ukhuwah warga kita, stakeholder kita, dan yang paling utama sekali ialah tenaga penggerak di belakang tabir kita. Sudah pastilah guru-guru yang hebat. Sebab sesuatu benda tidak akan berjalan dengan baik, dengan jayanya kalau tidak ada arkitek yang hebat saja. Tidak ada pekerja-pekerja yang hebat saja. Sudah pasti guru-guru kita ni yang arkitek modal insan kita inilah yang saya nak melihat untuk kita satukan bahawa semua ini adalah hak kita bersama. Hak semua. Apa yang ada di Exco Nangka ini adalah hak mutlak kita. Selagi mana kita bertugas secara rasmi di sini. Jadi kita nak satukan, hasrat saya lah untuk satukan balik hati-hati cikgu-cikgu kita, warga kita, supaya lebih orang kata proaktif dan produktif. Tidak ada seorang pun yang kita sisihkan, yang kita pinggirkan. Itu hasrat saya sebenarnya. Kalau ada diberi masa diberi masa kembali. Baik cikgu, terima kasih. Jadi para penonton, itu saja masa yang kita ada. Saya rasa dalam setengah jam lebih rakaman kita hari ini. Jadi kami warga Kaunti Gondang dan warga Exco Nangka seluruhnya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Profesor Cikgu Muhammad Samsuri, dan kami mengucapkan selamat berjaya pada cikgu di Sekolah Baharu. Semoga insya-Allah jika ada kesempatan kita boleh bekerjasama lagi, mungkin Exco Nangka dengan Sekolah Baharu Cikgu boleh buat collaboration ataupun InsyaAllah program-program yang baik macam ni, ini juga adalah satu aktiviti pendidikan, pembelajaran. Kita beri peluang anak-anak kita yang di belakang tabir ni menguruskan program ini kan. Kalau penonton boleh lihat di belakang tabir ni, sebenarnya ramai ni anak-anak murid kita, kadet-kadet kelab TVG kita ni yang mengendalikan ni. Ini adalah satu pengalaman yang cukup berharga sebenarnya sir. Tidak dapat di mana-mana, dan kita sendiri dulu pun sir tidak ada ruang macam ni sir. Jadi ini satu saya rasa kita tinggalkan sesuatu yang besar manfaatnya untuk anak-anak murid kita kalau digunakan secara optimal sir. Saya rasa sir pun juga adalah seorang guru yang sangat proaktif, idealis, dan juga sangat-sangat hebat bagi sisi saya lah. Saya peribadi saya tengok memang hebat. Saya teruskanlah pengisian program-program pendidikan yang bermanfaat untuk tontonan warga sekolah dan juga ibu bapa kita lah, yang saya hormati. Saya rasa peluang ini tak mungkin saya dapat dua kali. Jadi apabila benda ni bermanfaat, saya sebagai salah seorang SLT, saya manfaatkan, saya teruskan benda-benda yang baik ini. Khususnya dengan siaran yang kita edarkan ini bukan untuk mencari populariti, tetapi untuk kita berkongsi sebenarnya, dan murid-murid yang ada di belakang tabir ini dapat tonton secara langsung. Oh, rupanya beginilah sesuatu program kita dibuatkan. Saya rasa satu pengalaman yang hebat sir. Tahniah daripada saya secara peribadinya kepada sir dan juga warga Sekolah Kebangsaan Gonangka. Baik para penonton, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada kerana menonton rancangan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi